Alright gang, seperti biasa ini dia hari Khamis 11 malam sehingga 12 tengah malam. Di Malam Rakita kita ada isukan.fm. Yes, betul itu gang. Malam-malam Jumaat ada special sikit atau ya. Malam ni kita Malam Jumaat sentiasa special Bob. Yes, betul tu. Cocok Hasan. Masa lagi Hasan. Cocok Hasan. Kita ini ada nak bercerita tentang orang kata pengulas-pengulas dalam dunia isukan dan juga persepsi isukan punya orang ni. Yes, betul tu. Dan juga korang sambil-sambil kita berborak ni boleh request lagu favourite korang yang korang suka dengarkan ketika korang sedang main game. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada Esports Integrated atau ESI, sebuah inisiatif dari Kementerian Belia dan Sukan Malaysia yang nak membawakan lebih dalam tentang dunia isukan. Dan malam ini Bob, kita bersama dengan orang yang cukup penting. Satu figura yang peranannya tak ternilai. Betul tu. Kalau tanpa beliau ini mungkin kita akan jadi terpinga-pinga bila tengok apa tengah jadi ni. Apa ni. Dan kita bersama dengan Ikuto. Halo. Seronok first time ada kat radio. Alright. So Ikuto ni merupakan pengulas ataupun caster untuk isukan. Sihat lah Ikuto? Alhamdulillah sihat. Macam tu lah suara lain dia sikit. Dia ni kira macam Hasbullah dalam versi okay. Dan juga paling penting, dia merupakan antara orang penting di dalam pasukan Todak. Boleh lah. Selain daripada duduk kat backstage makan makanan, saya buat buat sikit-sikit. Orang penting Todak ni. Orang penting Todak. Kursi pun tak sedap ni. Aku dah agak dah. Berapa orang tu memang first. Okay. Alright. Kejap lagi kita akan borakkan panjang tentang segala-galanya. Terus lepak bersama-sama kami dalam isukan.fm, Rakita Music paling lit. Alright, isukan.fm di Malam Rakita istimewa malam ini Bob dan juga saya Atoy bersama-sama dengan Ikuto. Yes, betul. Itu merupakan seorang pengulas untuk e-sport. Kita nak pergi kat situ dululah kan. Sebagai pengulas Ikuto. Ya saya. Susah tak untuk jadi pengulas isukan? Dia sebenarnya lebih kepada bergantung pada minat. Kalau korang minat game tu sebenarnya tak susah lah. Sebagai contoh, kalau saya sebenarnya kalau tuan suruh saya mengulas main badminton, saya tak tahu sangat pasal badminton. Nak ulas memang susah lah. Tapi kalau tuan bagi sesuatu yang saya tahu, senang lah. Kita orang kata tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak ke mana. Macam mana bermulanya tu Ikuto career sebagai seorang pengulas isukan? Sebenarnya saya bermula sebagai pemain. Saya adalah pemain profesional untuk League of Legends. Sukan untuk game PC. Waktu tu saya tengah ambil degree saya lah di UPM. Dan biasalah bila time degree ni ada masanya sibuk. Jadi sampai masa saya macam bubar sebab yelah fahamlah diri ni pun bukanlah kuat sangat. Lepas tu saya jadilah pengulas. Sebab apa, tengok dekat dalam game tu cakap, adakah anda pengulas yang kami cari? Saya cuba, saya dapat dan sampai sekarang lah. Sebab bermula sebagai pemain, jadi most of punya barang tu dah tahu, dah faham permainan tu. Jadi lebih mudah untuk mengulas. Kejap lagi kita nak tanya pula berkenaan dengan peranan Ikuto dalam Todak itu sendiri. Kejap lagi kita akan dapat tahu. Terus bersama-sama kami dalam isukan.fm yang dibawakan oleh ESI, Esports Integrated, yang merupakan inisiatif dari Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Eksklusif di Rakita Music paling lit. Kembali lagi bersama-sama dengan Bob dan juga Atoy di sini dalam isukan.fm bersama-sama dengan seseorang yang saya kira sangat-sangat mempunyai kelunakan suaranya yang tersendiri dalam dunia isukan. Kita ada Ikuto. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Cukup lagi Cucuk Hasan. Masa lagi Hasan. Alright. Kita dah bercakap tadi sedikit tentang peranan Ikuto sebagai caster ataupun pengulas isukan. Now kita dapat tahu juga Ikuto merupakan antara watak penting dalam pasukan Todak. Jadi boleh ceritakan sikit peranan Ikuto dalam Todak tu sendiri? Secara amnya saya, kalau kita dah ada pengurus pasukan, saya adalah pengurus kepada pengurus pasukan. Jadi saya kena orang kata memastikan dana, memastikan bajet, memastikan semuanya teratur juga.
melakukan inisiatif untuk membangunkan lebih lah isukan dalam pasukan Todak. Sebagai contoh, kalau sebelum ini kita hanya ada 1 ataupun 2 permainan saja. Sekarang ni kita tambah dan kita sentiasa cuba untuk cari bakat baru dan mengadakan projek serta program yang bersesuaian dengan isukan di Todak. Alright. So dengan cerita juga katanya Todak ada create game yang tersendiri. So mungkin juga Ikuto boleh kongsikan di sini. Jadi untuk Todak ni sangat-sangat meluas. Jadi kalau kita fikir daripada Todak Studios, kita ada yang mereka game. Jadi sememangnya kadang-kadang mereka akan memanggil kami pada Todak Gaming untuk pergi dan mencuba permainan mereka supaya kami boleh memberikan pandangan tentang adakah game ini sesuai, macam mana cara permainannya dan sedemikian lain lah. Sebagai contoh, game yang boleh dikatakan dah dikeluarkan dan dikenali juga iaitu Polycentric. Alright. So sekarang ni bukan sekarang lah, kejap lagi kita nak borak dengan Ikuto tentang persepsi orang luar terhadap e-sport. Main game ni dah boleh dijadikan career, dah buka peluang dan sebagainya. Masih lagi orang tak percaya, Betul tu. Sekejap lagi Ikuto akan brief korang betul-betul punya buat yang ada skeptical terhadap dunia-dunia game. Dia kata main game ni macam buang masa lah. Masih lagi skeptical. Kejap lagi kita akan bagi korang ni lah, Ikuto akan sekolahkan korang. Alright. Terus bersama dalam Isukan.FM eksklusif di Malam Rakita. Masih lagi korang bersama-sama kami dalam Isukan.FM. Minggu ini kita bersama dengan Ikuto. Kita dah borakkan tentang isu kasta, bukan isu lah, pengetahuan tentang kasta ataupun pengulas isukan dan juga peranan Ikuto di dalam Todak. Dan katanya Bob ada satu permasalahan berkaitan dengan pandangan ataupun satu tanggapan yang skeptikal tentang career dalam isukan. Sebab bila kadang-kadang lepak-lepak kan, orang kata buat apa kau main gini, buang masa lah main game. Dia tak tahu kadang-kadang yang main game ni kalau go through betul-betul secara serius boleh menjana pendapatan yang agak lumayan. Betul tak Ikuto? Secara amnya, kalau isukan tidak menjadi pendapatan, saya tidak akan dekat sini lah. Disebabkan sebenarnya isukan ini meluas. Kita jangan kecilkan skop kepada isukan ni pemain saja. Kita jangan kecilkan skop sedemikian kerana isukan ini meluas. Sama seperti isukan, kalau bola sepak kita ada jurulatih dan analis. Isukan pun ada perkara yang sama. Juga kita perlu ada producer, kita perlu ada cameraman. Semuanya sama saja dengan sukan tradisi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimanakah anda mencari ruang untuk anda selit di dalam sukan. Sebagai contoh, saya tanya Atul, adakah Atul main bola sepak? Main? Adakah Atul pemain profesional bola sepak? Oh tidak. Bukan. Sama juga kalau saya pun main game, tapi saya bukan pemain profesional main game. Jadi hanya kerana anda boleh main game tak bermaksud yang anda perlu jadi pemain profesional. Jadi anda perlu fikirkan apa yang bersesuaian dengan anda. Jangan rasa macam saya nak jadi pemain profesional, kerja nak main game. Saya nak masuk isukan, saya nak menjadi player. Tak selesai kerja pemain. Ada banyak lagi pekerjaan yang di luar sana yang yang ada dalam ruangan isukan tapi bukan pemain. Sebenarnya benda tu tak di orang kata beritahu dengan lebih mendalam lagi di orang luar ingat isukan ni pemain game. Isukan main game. Sebenarnya banyak lagi lah pengulas sebagai contoh, jurulatih, pakar nutrisi sebagai contoh. Kalau di Todak sendiri kita ada kawal makanan apa yang mereka makan. Juga benda-benda tu penting lah. Juga kalau main isukan je bukannya duduk melepap main dekat rumah je. Kita kena keluar. Kita ada jurulatih sendiri. Kita juga ada pakar psikologi untuk memastikan mereka dalam mental yang sangat-sangat kuat. Jadi kita jangan kecilkan skop isukan tu sendiri. Kita besarkan, kita lihat daripada sudut yang berbeza. Manakah Ikuto dah sentuh tentang benda-benda yang ada di sebalik permainan isukan itu. Setakat ini pendapat Ikuto sejauh mana ilmu dan juga pengetahuan orang ramai yang disebarkan berkenaan dengan isukan juga ada tentang penjagaan makanan, isukan juga ada tentang psikologi, isukan juga ada tentang pengurusan keuangan, dana dan sebagainya. Sejauh mana ketahuannya orang ramai tentang benda-benda tu? Kalau 100% adalah pengetahuan penuh, saya mungkin boleh katakan 12 ke 15%. Masih sangat rendah. Sangat-sangat rendah sebab masih lagi ramai di luar sana yang mengatakan isukan ini tidak sihat, isukan ini hanya satu pembaziran masa. Jadi kita tidak ada pendedahan yang baik. Apa yang saya boleh katakan adalah isukan ini
kalau untuk anak muda, ianya bukan sesuatu yang kita boleh halang. Semua orang dah ada telefon, tetapi kalau kita dah tak boleh halang, apa yang kita boleh buat adalah kita perlu mendidik mereka cara yang sebenar untuk berkecimpung dalam isukan. So secara tiba-tiba saya terfikir, andai kata satu hari di institusi pendidikan dah ada keluarkan kos tentang isukan, daripada segi penjagaan makanan, daripada segi segala-galanya, supaya memperluaskan lagi cabang tu. Dan kejap lagi kita nak ajak Ikuto throwback, macam mana Ikuto bermula, memandangkan dari cerita tentang peranan dia yang menguruskan atas daripada pengurus-pengurus isukan ni. Kejap lagi kita akan sama-sama borakkan. Terus lepak dengan kami dalam Isukan.fm di Malam Rakita. Isukan FM bersama dengan Bob dan juga Atoy di sini guys. Dibawakan khas oleh Esports Integrated ataupun ESI, sebuah inisiatif daripada Kementerian Belia dan Sukan. So kita bersama lepak dengan Ikuto di sini. Atoy, muka macam ada persoalan yang begitu berat. Dia bukan persoalan, dia lebih dengan perasaan anak muda. Perasaan ingin tahu. Kita ingin tahu. Okay. Sebab tadi Ikuto dah sebut tentang peranan di dalam Todak, menguruskan macam mana cakap, menguruskan pengurusan dalam Todak. Kemudian bercakap juga tentang bidang-bidang lain dalam isukan. Kita nak ajak throwback, mungkin boleh dijadikan satu knowledge dan juga inspiration untuk orang yang lebih ramai orang nak tahu macam mana Ikuto bermula. Maksudnya kita mula-mula tahu yang isukan juga perlukan pengurusan yang menguruskan tentang keuangan, keluar masuk duit, perbelanjaan, nak cari lagi connection dan sebagainya. Macam mana Ikuto bermula menjalankan tugas tu? Okey, sebelum saya dengan Todak, saya sebenarnya adalah project manager untuk Munton yang buat game Mobile Legends tu. Saya adalah project manager Malaysia. Jadi dunia isukan ini ataupun badan organisasi isukan ini adalah bukan satu benda baru untuk saya, kerana saya dah lama dalam dunia isukan ini, jadi saya tahu cara pengurusannya. Jadi apabila saya masuk dalam Todak ni, saya hanya perlu menambah dan memperbaiki serta menaik taraf beberapa sistem. Sebagai contoh, bagaimana sistem keluar masuk duit, macam mana cara pengurusan satu-satu hal, laporan dan sebagainya lah. Bagi saya itu bukanlah benda baru, sebab benda ni sebenarnya dipraktikkan ataupun diambil contoh daripada badan sukan normal sendiri. Itu je sebenarnya, benda sama, lebih kurang sama saja. Macam mana minus timbola, macam tu lah minus. Betul. Alright, so kita nak tanya juga antara cabaran-cabaran lah waktu Ikuto nak start benda-benda isukan ni. Antara mungkin apa yang diberikan kepada Ikuto, macam janganlah, baik kau jadi engineer. Dia memang kalau ikutkan cabaran tu, itu satu benda normal. Sebab apa? Saya ada master degree. Cuba teka master degree saya apa? Master degree business management? Salah. Lukisan kejuruteraan. Salah. Saya punya master degree adalah science advanced material. Physics. So tak ada kaitan, memang tiada kaitan dengan apa yang saya buat, sekarang. Tapi itu yang saya ingin terapkan dalam semua hati sanubari semua penonton kita pada hari ini. Sebab apa? Jangan hadkan diri anda. Saya suka isukan, jadi saya kena main game je. Tak. Salah. Anda suka isukan, tapi anda masih lagi boleh buat apa saja yang anda nak. Sebab saya suka fizik, saya juga suka main game. Tak ada masalah pun untuk saya gabungkan dua-dua tu dalam perkara. Sebab apa yang saya dapat daripada fizik dan apa yang saya dapat daripada game tu adalah dua perkara yang berbeza. Dan disebabkan itu, saya ada orang kata dua senjata. Saya boleh pergi A, saya boleh pergi B. Dan pada masa yang sama, macam yang kita nak katakan, halangan pasti sebab saya dah ada masa degree. Masa saya cakap kenapa nak jadi ni, kenapa jadi pengulas, jadi pensyarah dekat UiTM, dah ada master kan. Tapi saya cakap mak saya, bagi saya masa, saya akan buat sesuatu dengan apa yang saya boleh buat kat sini, dan saya buktikan yang saya boleh jana pendapatan, saya boleh hidup dengan kejayaan saya dalam isukan. Dia sebab bagi saya, mak ayah kita sebenarnya risaukan apakah haluan kita di masa akan datang. Dia risau tambah-tambah dengan isukan ni yang kita tak nampak lagi dengan jelas tu nak pergi mana tu. Jadi sebab itulah mereka risau. Jadi dengan saya berjaya buktikan yang saya boleh, jadi memang mereka bagi green light. Betul. Situ dia. Yang penting dapatkan restu tu. Last tu dapatkan restu tu. Betul. Dan aku tertarik dengan Ikuto punya latar belakang education kan. Walaupun
terlibat dalam isukan tetapi ada latar belakang education. So di sini juga penting untuk orang kata ilmu dulu lah. Untuk kejar ilmu dan juga at the same time go through your minat, passion dan sebagainya. Alright. Sikit je saya nak tanya pendapat Ikuto. Yeah. Andai kata ada pemain isukan, kebanyakannya yang kita tahu muda-muda. Mereka berada di persimpangan di antara teruskan akademik ataupun teruskan kerjaya dalam isukan. Dengan isukan dia dah dapat income dah banyak, dah buktikan kat parents kita dah boleh bagi makan diorang pun. Kan? Tapi in the same time diorang kena sambung pengajian. Contoh, apa keputusan yang sepatutnya diambil? Pertama sekali lihat di manakah kepentingan terlebih dahulu. Adakah sebagai contoh kalau kita nak dekat dengan tournament ni, jadi kita kena betul 100% itu, jadi mungkin lebih fokuskan kepada career lebih penting. Tapi pada masa yang sama ianya bukanlah saya nak menidakkan ilmu itu penting. Macam mana pun ilmu itu penting. Jadi anda perlu mencari satu titik tengah di antara bagaimanakah anda ingin mengimbangkan kerjaya anda dan juga pelajaran anda. Sebab pada masa yang sama ketika anda buat duit, anda boleh cari ilmu. Dan ketika anda cari ilmu juga, anda boleh buat duit. Jadi jangan rasa macam kalau saya ambil ni saya akan tinggalkan ni. Tidak. Ianya bukan maksud sedemikian rupa lah. Sebenarnya kita semua ada 24 jam. Kita semua boleh memilih kedua-duanya asalkan titik tengah itu, keseimbangan itu berjaya untuk kita cari. Yes. Two is better than one. Macam two is better than one. Bahaya bini kau dengar ni. Bahaya tu. Bukan ni sukan. Jangan skeptical ni. Wanita. Alright, kejap lagi kita akan borakkan lagi dengan Ikuto. So korang semua jangan pergi mana-mana, terus berada di Rakita Music paling lit. Isukan.fm, saya Atoy di sini dan juga kawan saya Bob di Malam Rakita. Kita bersama-sama dengan Ikuto. Masih lagi. Betul, itu merupakan tulang keting lah bagi aku dalam industri isukan di Malaysia ini. Okay, Ikuto. Sekarang masa untuk kita bercakap tentang harapan lah untuk e-sport di Malaysia. So far bila Ikuto dah bergelumang sana sini, dah jadi player dah pun kan, dah jadi pengulas, dah jadi pengurus kepada pengurus dan sebagainya. So mungkin harapan yang setakat ini e-sport di Malaysia. Okay, ini pandangan saya sajalah. Saya rasa e-sukan di Malaysia kita sebenarnya berkembang agak pesat, tetapi tidak cukup pantas. Kalau kita nak bandingkan dengan negara luar, kita semakin lama kita semakin ketinggalan. Jadi pastinya harapan saya adalah supaya kita mampu untuk membentuk dan juga memupuk e-sukan di Malaysia. Kita jangan menidakkan e-sukan ini, kerana e-sukan inilah yang mungkin akan menjadi salah satu sumber pendapatan penting di Malaysia dan juga untuk rakyat Malaysia sendiri. Betul. Kalau kata tadi Ikuto ada sebutkan tentang daripada segi ilmu dan juga pengetahuan tentang e-sukan masih lagi belas-belas peratus, masih lagi rendah. Macam mana pula daripada segi sokongan, daripada segi kewujudan badan-badan ataupun sesebuah kumpulan atau komuniti itu untuk menjaga atau terus membawa isukan ini ke peringkat lebih tinggi, khususnya untuk Malaysia? Berbanding dengan sebelum ini, kita dah nampak dah mula ada yang ingin memberikan bantuan. Pastinya setiap bantuan itu adalah satu penambahbaikan lah ke dalam dunia isukan. Cuma kita pastinya memerlukan lebih banyak lagi yang ingin melabur dalam dunia isukan, kerana bagi saya ini adalah satu platform yang sangat baik, bukan sahaja untuk orang dewasa, malah untuk anak-anak muda luar sana. Kerana memang kebanyakannya kebiasaannya isukan ini berkecimpung ataupun berkisar dalam orang-orang anak-anak muda dalam 18 ke 25 kebiasaannya. Alright. Sikit saya nak usik. Andai kata diberikan kuasa untuk mengubah satu benda negatif dalam dunia isukan di Malaysia, apa yang Ikuto nak ubah? Mengubah satu benda negatif. Bagi saya yang paling mudah dan yang paling saya seterang lagi nyata lah, mengubah persepsi isukan di mata semua orang. Itu adalah yang nombor satu. Sebab apabila kita dapat ubah persepsi,
kita dapat mengubah kesemuanya. Yes. Alright. Itu dia. So, kita nak keep in touch selalu dengan Ikuto. Seronok kita dengan Ikuto bercakap. Maklumlah kalau dah namanya pun pengulas. Yes. Di samping itu, dengan mempunyai banyak intipati-intipati yang seronok untuk kita ambil tahu, kita akan dapat tahu juga berkenaan dengan cara nak kontak Ikuto selepas ini. Terus bersama kami dalam Isukan.FM eksklusif di Malam Rakita. Ya, masih lagi bersama dengan kami. Tak payah tukar suara. Tak payah tukar. Kau tak kena. Kau tengok muka. Tak payah tukar. Kita cuba nak jadi pengulas juga. Boleh lah cuba. Tapi cuba. cakap je suara biasa tu. Dah cukup okey. Dah cukup berkarakter dah. Dia kena ada macam ada majestic tu. Faham tak? Dia kena ada. Ikut tu nak jadi pengulas memang kena ada base yang deep tu macam mana? Tak juga. Dia bagi saya semua orang lagi bawa identiti sendiri. Nampak tu. Karakter kau dah cukup annoying. Dah risau, tak ubah. Alright. Okay, thanks Atoy. Okay, sekarang ni kita dah sampai untuk orang nak follow ataupun nak ikuti, nak tahu tentang perjalanan hidup Ikuto. Di mana dia orang boleh reach Ikuto? Anda boleh ikuti Ikuto. Daripada awal tadi patut lah. Ikuti Ikuto saya di Facebook page Ikuto 00 ataupun di Instagram saya Ikuto Razi. Juga di TikTok kalau nak pun ada Ikuto 00 jugalah. Alright. Okay. Jadi kami di Rakita dan juga khususnya dari Isukan.FM mengucapkan terima kasih kepada Ikuto. Banyak yang dikongsikan, banyak yang sebelum ni kita tak pernah tahu. Betul. Dan jadi tahu. Paling penting, apa yang kita dapat secara keseluruhan yang kita borak dengan Ikuto hari ni adalah kita kena buka pandangan kita berkenaan dengan isukan. Bukan hanya tentang game dan juga pemainnya. Betul itu. Alright, sebelum kita gerak, satu soalan last. Okay. Satu game yang Ikuto tak suka. Oh boy. Okay. Satu game yang saya tak suka lah. Okay. Saya sebagai gamer sebenarnya saya memang suka semua game. Dan memang kalau nak suruh saya pilih tu memang susah lah. Tapi bagi saya lah, game yang saya paling tak suka adalah apabila seorang lelaki itu mempermainkan perasaan seorang wanita. Itu permainan hidup. Oh bukan. Itu permainan hidup. Itu game Aton. Okay, game seperti secara abia memang saya tak ada lah yang saya tak suka. Memang suka. Sumpah saya layan. Alright. So gang, kita dah sampai ke penghujungnya tu. Dan juga terima kasih untuk korang yang terus dengarkan kita sepanjang malam ini. Jangan lupa untuk Isukan.FM setiap hari Khamis 11 sampai 12 tengah malam. Yes, betul itu. Dan kalau korang nak dengar semula episod kali ini, boleh dengar di podcast Rakita.my. So kita ucapkan terima kasih kerana mendengarkan Isukan.FM yang dibawakan secara khas oleh Esports Integrated ataupun ESI, sebuah inisiatif daripada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Alright, terima kasih kepada Ikuto, terima kasih kepada korang semua yang dengarkan Rakita pada malam ini. Jangan lupa keep in touch dengan Rakita di semua social media Rakita.my. Selamat malam wahai bunga. Selamat beradu duhai semesta. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye bye.